menjawab, ada berhujah dengan cuba memaparkan secara negatif bahawa Nabi SAW diperintahkan supaya menyebarkan Islam secara kekerasan dan paksaan dengan memerangi umat manusia sehingga mereka memeluk Islam. Walhal Allah SWT telah jelas berfirman tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi bagaimana untuk kita fahamkan mereka di luar sana, Prof, bahawa hadis tidak boleh difahami secara berasingan daripada dalil yang lain? Okey. Penting untuk kita memahami hadis dengan secara holistik. Bukan hanya hadis mesti difahami dengan naungan hadis-hadis yang lain. Hadis juga perlu difahami dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan, tidak ada sebarang paksaan di dalam agama ini, tetapi apabila Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Quran, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Quran yang menjelaskan tentang kebenaran Islam, tetapi sekali-kali orang bukan Islam tidak dipaksa ataupun dibunuh hanya kerana kekufuran dia semata-mata tanpa permusuhan. Saya bagi contoh, melihat kepada sejarah Islam yang panjang, bermula daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita turun kepada zaman Bani Umayyah dan sebagainya, ada saja umat bukan Islam yang duduk dalam negara Islam, bahkan mereka itu dipanggil sebagai ahlu zimmah. Apa itu ahlu zimmah? Ahlu zimmah ialah orang yang diberikan perjanjian untuk mereka ini dipelihara jiwa mereka, dipelihara, dilindungi keadaan mereka, dilindungi nyawa mereka. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah atau kama qala, sesiapa yang membunuh orang bukan Islam yang mempunyai perjanjian damai dengan orang Islam, maka dia tak akan dapat bau syurga. Ini satu bukti dan dalil yang jelas menunjukkan Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama dia. Islam tidak pernah menyuruh mana-mana orang Islam membunuh orang lain hanya kerana perbezaan agama. Bahkan Islam menyediakan pahala yang besar kepada orang Islam untuk berdakwah. Kalaulah kata hanya paksa boleh menjadikan seseorang itu Muslim, maka apa perlu je dakwah? Kenapa perlu dakwah? Paksa je lah. Dakwah ini ajakan, jemputan untuk seseorang itu mengenali Islam, menerima Islam, jemput, ajak, tawar, pelawa kata orang Melayu kita. Jadi kalau dakwah itu adalah sesuatu yang dituntut, menunjukkan memang Islam tidak memaksa. Kalau Islam tu jenis paksa, maka tak perlu lagi untuk didakwah kepada orang lain. Just letak ajalah senjata kat tengkuk, letak senjata kat kepala. Kalau kau tak terima Islam, kau tembak aja. Buat apa nak susah-susah? Di universiti seluruh dunia berkenaan, ada kuliatul dakwah. Di universiti Islam seluruh dunia, ada kuliatul dakwah, fakulti dakwah, membicarakan macam mana cara dan metodologi untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam. Jadi, saya tak pasti yang mana yang kata Islam ni adalah satu agama yang memaksa orang lain. Bahkan, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang Islam untuk mencela sembahan orang bukan Islam. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yusubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan mencela sembahan selain daripada Allah. Nanti mereka akan cela agama kamu. Lihat begitu harmoninya agama Islam apabila mereka berkuasa. Jadi, pergi kepada, contohlah kita pergi negara Mesir pada hari ini. Ya, lebih pada 90% rakyatnya beragama Islam. Tetapi di sana tetap ada orang Kristian. Koptik. Tetap ada orang Kristian. Adakah orang Kristian di sana dibunuh, dipaksa untuk masuk ke dalam Islam? Tidak. Di Jordan, yang mana 90% lebih rakyatnya beragama Islam, Sunni, tetapi tetap ada di Madaba, Arab yang Kristian, tidak dibunuh dan tidak dipaksa. Tengok dalam negara kita, berapa banyak kuil-kuil yang dibina, berapa banyak rumah-rumah sembahan Buddha, gereja-gereja Kristian yang dibina, tidak pernah diganggu, tidak pernah dibakar.
Cuba bandingkan pula dengan apa yang berlaku di negara India sana. Bagaimana orang Islam ada yang dibakar masjid mereka, ada yang dimusuhi, ada yang diseksa, hanya semata-mata kerana perbezaan akidah dan perbezaan agama. Jadi itulah Islam. Memberikan keharmonian, memberikan hak kepada orang bukan Islam. Kita tak paksa orang lain untuk masuk dalam agama ni. Kalau iman itu dipaksa pun, dia menyebutkan kalimah la ilaha illallah dalam keadaan jiwanya tidak beriman, imannya tidak sah menurut orang-orang Islam. Wallahu a'lam.